nama saya Imeri Antonius dan saya merupakan seorang pelajar OUM di Cawangan, Kiningau. Dalam video ini saya akan membentangkan demonstrasi pengajaran berdasarkan rancangan pengajaran yang telah saya buat untuk subjek kesusasteraan kanak-kanak 2, Cerita Rakyat Malaysia. Rancangan pengajaran ini saya buat khas untuk Tabika Kemas Kampung Puango. Dan aktiviti yang akan dilaksanakan adalah aktiviti main peranan. Tarikh pelaksanaan ialah pada 5 hari bulan 10 tahun 2020. Tempo masa yang diperuntukkan adalah selama 60 minit, iaitu dari jam 9.40 pagi sehingga 10.40 pagi. Kumpulan usia kanak-kanak adalah 5 tahun. Fokus saya adalah komunikasi bahasa Melayu. Standard pembelajaran utama adalah BM 1.5.1, menyampaikan idea tentang sesuatu yang didengar, dilihat ataupun dialami. Yang kedua adalah BM 1.4.6, yaitu bersoal jawab menggunakan ayat mudah berdasarkan bahan rangsangan. Dan yang ketiga adalah BM 2.4.4, yaitu membaca dan memahami ayat mudah dengan sebutan yang betul. Standard pembelajaran yang disepadukan adalah KI 2.1.2, yaitu melakonkan watak berdasarkan cerita. Dan juga PM 9.1.1, yaitu menunjukkan sikap berani untuk berinteraksi dengan orang lain. Hasil pembelajaran, di akhir pembelajaran kanak-kanak dapat menceritakan semula perkara yang didengar dengan menggunakan ayat yang mudah dan jelas. Yang kedua adalah kanak-kanak boleh melakonkan dan menghayati watak-watak di dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah kanak-kanak dapat membaca ayat-ayat perbualan dalam cerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan bimbingan guru. Keempat, kanak-kanak dapat mengetahui nilai-nilai murni. Dan yang terakhir adalah kanak-kanak dapat meningkatkan kemahiran sosial melalui aktiviti bersoal jawab dan main peranan. Bahan pembelajaran yang saya gunakan adalah televisyen, kad gambar haiwan, carta perbualan, dan topeng haiwan, yaitu topeng haiwan sang kancil dan harimau. Pengetahuan sedia ada adalah kanak-kanak pernah mendengar cerita tentang haiwan. Dan nilai murni adalah kebijaksanaan, keberanian, dan berfikiran terbuka. Oke, dalam set induksi saya ada menyediakan beberapa kad gambar haiwan, yaitu kad gambar haiwan harimau dan juga sang kancil. Saya akan tunjukkan kad gambar ini pada permulaan sesi pembelajaran. Namun sebelum saya tunjukkan gambar haiwan itu, saya akan bertanya dahulu kepada kanak-kanak, apakah haiwan peliharaan yang mereka ada di rumah? Objektif yang ingin saya perolehi nanti ialah kanak-kanak dapat meneka gambar haiwan yang saya tunjukkan kepada mereka, yaitu gambar haiwan, sang kancil, dan harimau. Kemudian sesi soal jawab akan dilakukan untuk menarik minat dan pengetahuan kanak-kanak berkenaan isi pembelajaran yang akan diajar nanti. Kemahiran yang akan saya uji dalam set induksi ini ialah kemahiran lisan. Oke, kad gambar harimau dan juga kad gambar sang kancil. Oke, dalam langkah yang kedua, saya akan membimbing kanak-kanak untuk membaca ayat-ayat perbualan di dalam cerita sang kancil menipu harimau dengan intonasi yang betul menggunakan carta perbualan yang telah saya sediakan. Oke, ini adalah carta perbualan yang telah saya sediakan untuk kanak-kanak. Aktiviti bacaan ini saya mulakan dengan membimbing kanak-kanak untuk membaca, dan semasa saya membimbing kanak-kanak membaca, saya akan memberitahu kanak-kanak cara membaca dengan menggunakan intonasi yang betul, sebutan yang betul, yang melibatkan nada yang tidak mendatar, intonasi yang betul, dan berhenti di tempat yang ada koma dan nokta. Seperti contohnya dalam sebagai watak harimau, contoh bacaan adalah untuk watak harimau, ha sang kancil,
Puas aku mencari kamu, sekarang baru bertemu. Dan sang kancil menjawab, apalagi yang kamu hendak harimau? Itu adalah contoh perbualan yang melibatkan sebutan dan intonasi yang betul. Oke, namun untuk kanak-kanak yang baru berusia 5 tahun, saya tidak terlalu menekankan cara bacaan mereka yang sempurna. Oke, setelah saya membimbing kanak-kanak membaca ayat-ayat perbualan ini, saya akan bersoal jawab dengan kanak-kanak mengenai perbezaan sifat di antara sang kancil dengan sang harimau. Di sini juga saya akan menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam cerita sang kancil dan sang kancil menipu harimau. Oke, sebagai contoh, hewan harimau. Harimau kuat tetapi dia tidak menggunakan akal untuk melakukan sesuatu perkara. Namun sang kancil, walaupun badannya bersaiz kecil, tetapi oleh kerana keberanian dan kebijaksanaannya, dia boleh melepaskan diri daripada musuh yang jauh lebih besar daripada sang kancil. Di dalam langkah ketiga, saya akan membimbing kanak-kanak untuk melakonkan semula watak sang kancil dan harimau di dalam aktiviti main peranan. Okey, dalam aktiviti ini saya telah menyediakan topeng sang kancil, topeng harimau, dan juga gambar tebuan. Ini tebuan. Okey. Sebelum aktiviti main peranan ini, saya akan menerangkan dahulu watak-watak yang terdapat di dalam cerita, seperti watak harimau, watak sang kancil, tebuan, dan watak pencerita. Okey, setelah itu saya akan meminta kanak-kanak yang sukarela untuk maju atau tampil ke depan untuk memainkan peranan watak-watak di dalam cerita ini. Saya akan membimbing kanak-kanak sepanjang aktiviti main peranan ini dari segi bacaan ayat, perbualan, dan intonasi. Sebab untuk umur kanak-kanak 5 tahun, mereka belum berani ataupun belum mempunyai keyakinan untuk membaca di hadapan rakan-rakan mereka. Jadi saya akan membimbing kanak-kanak ini untuk membaca mengikut intonasi yang betul. Di dalam langkah penutup, saya akan merumuskan isi pembelajaran dan menerapkan nilai murni yang terdapat di dalam cerita sang kancil menipu harimau. Saya akan bersoal jawab dengan kanak-kanak tentang pengajaran yang dapat diteladani oleh kanak-kanak di dalam cerita tersebut. Okey, sebagai contoh, kita perlu menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan yang kedua adalah kita mesti sentiasa berfikiran positif. Jangan jadikan kekurangan yang ada dalam diri kita sebagai penghalang untuk mencapai kejayaan kita. Okey, ini akan menentukan masa depan kita sendiri. Refleksi kanak-kanak yang saya dapat melalui rancangan pengajaran dan aktiviti main peranan yang saya lakukan ini adalah kanak-kanak berjaya menceritakan semula kisah yang telah mereka tonton dan boleh memberi pendapat masing-masing mengenai cerita itu dengan bimbingan, serta mereka berani untuk melakonkan watak yang diberikan kepada mereka dengan bimbingan guru. Okey, untuk refleksi guru pula, kawalan kelas agak terganggu kerana kanak-kanak bising semasa menjalankan aktiviti lakonan ataupun aktiviti main peranan. Kemudian aktiviti membaca kurang mendapat perhatian kanak-kanak kerana kanak-kanak belum dapat menguasai kemahiran membaca dengan baik. Namun, aktiviti main peranan sangat-sangat menarik minat kepada kanak-kanak untuk belajar, dan kanak-kanak sangat memberi kerjasama dan melibatkan diri secara aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Kanak-kanak boleh membuat perbezaan di antara sifat sang kancil dengan sifat sang harimau. Aktiviti lakonan ini nampak sangat memberi keseronokan kepada kanak-kanak dan memberi minat kepada kanak-kanak untuk fokus terhadap pembelajaran ini.
Dan juga untuk aktiviti yang menonton video, ia berjaya menarik minat kanak-kanak untuk belajar dan penerimaan kanak-kanak sangat cepat dan agak baik